Kamera. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang ni saya berada dekat Kelly Castle. Ambil gambar Ha? Abang YouTuber? Ha? Tak ada TikToker. Alright, so sekarang ni saya berada dekat Kelly Castle. So dah 40 tahun duduk kat Malaysia, tak pernah datang sini kan. First time saya datang sini. Siapa kat sini yang pernah datang ke Kelly Castle ni? So ingat ke apa? Tapi menarik juga kita datang sini sebab kita boleh baca lah dia punya sejarah dia. Alright. So saya live ni ada tak orang menonton? Ada tak orang menonton? Cuba komen sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3. So, adik-adik you can go to mama. Yeah. You know? Alright, go to mama. Nanti ayah nak live jap. Amai. Go to mama, okay? Okay, so alamak, ada ke orang menonton ni? Test 1 2 3, test 1 2 3. You all boleh dengar suara saya dengan jelas ke tidak? Okay, cuba komen sikit. Alright. Saya dah live ke belum ni? Okay, so ini adalah Kelly Castle. Kelly Castle dekat Perak lah kan. Ni. Siapa pernah datang sini? Siapa pernah hadir dekat sini? Cuba komen sikit. Ini saya pun first time datang sini. So dapat tengok lah kan apa benda yang menarik. So yang Kelly Castle ni dia menarik dia punya story lah kan. Story dia dia punya owner ni nama dia Mr. Smith, Kelly Smith. Alright. So dia ni masa dia umur 20 tahun dia datang ke Malaysia lah kan. Dia ni adalah engineer. So dia datang Malaysia, dia bekerja. Lepas tu rezeki dia lah dekat Malaysia. And then dia dapat mengumpul kekayaan lah. And then sampai satu tahap dia boleh beli tanah. And then dia dapat projek korek lombong biji timah kan. So kira macam Kelly ni, Mr. Smith ni dia datang ke Malaysia dalam keadaan tak ada apa-apa. Datang Malaysia je, dia usaha. And then dia mampu membeli tanah, membina kekayaan dia lah. Sampailah dia boleh bina istana ni. Nampak tak? Orang luar datang Malaysia boleh jadi kaya. Apatah lagi orang Malaysia yang duduk sini kan. Semua orang boleh jadi kaya. So dia beli tanah apa semua. And then tanah tu dia besar jugalah, dalam 1000 ekar. And then dia buat ladang getah. And then business dia very good. And then dia pun dengan duit business dia tu semua dia banner lah dia punya istana ni. And then masa umur dia dalam 30-nya itulah dia balik ke negara dia. And then dia berkahwin lah dengan dia punya girlfriend. Nama girlfriend dia Agnes. Agnes ni kira macam anak orang kaya juga. So dia bawa isteri dia datang sini. And then sebagai tanda kasih sayang dia dekat isteri dia bina lah istana ni. Tapi istana ni sayang tak siap. Sebab along the way masa dia nak bina istana ni ada banyak masalah, ada banyak isu kan, macam-macam. And then last si Mr. Smith ni dia balik dekat negara dia. And then dia on the way dia nak balik ke sini, dia kena Spanyol flu. Lepas tu dia demam. And then dia meninggal dunia lah. And then bila si Smith ni meninggal dunia, isteri dia, saya pun kena pergi tu. Ya Allah, Naim, kau dah pernah datang sini tak, Naim? Naim dah pernah. Saya pun kena. Kau dah pernah datang ke? Belum pernah datang lagi. Oh, rupanya ada. Alright. Orang Perak tak datang sini memang sajalah kan. Ya Rabbi, tak pernah datang. Masya Allah. Kau ni macam mana ni, Naim? Datang. Tapi dia tak ada apalah. Cuma dia kita boleh baca lah dia punya story kan.
Oh, teruk now. Teruk now orang. Biasalah, benda ada depan mata, so kita tak appreciate kan. So benda yang jauh ni kita datang. Saya pun bukan nak kata orang lah, saya pun luar negara dah pernah pergi. Tapi negara sendiri pun tak habis lagi jalan. Mereka kata tempat tu keras. Saya pun tak tahulah kan. Ada jugalah dia cakap kan. Ada orang cakap jumpa hantu Smith lah semua kan. Tapi itulah, kalau kita tak buat apa-apa, tak ada isu lah kan. Sambil-sambil tu saya bawa you all jalan pusing. Puan Shirley dia tak larat nak jalan. Dia baru sampai dekat restoran tu dia dah pancit lah. Dia dah pancit. So saya cakap tak apa, relax lah, saya jalan bawa anak-anak. Alright. So nak tengok tak? Kelly Castle ni bahagian dalam. Nak masuk dia murah je. Tiket dalam RM5 je. Saya masuk 3 dewasa, 1 kanak-kanak dalam RM18. Ni dia punya tu. Alright. Saya sebenarnya dah pusing lah tadi. Saja nak ronda kan. So video ni nanti dia akan recording. So nanti saya boleh upload lah dekat saya punya YouTube kan. Ni dia punya kawasan lah. Saya flip kamera. Kan orang nak oot pun boleh. Oot. Yes, ini adalah rumah asal. Ni. Cuba tag Puan Nur Shirley sikit. Dia tak boleh naik, dia dah pancit dah, dia dah semput dah. Cuba tag dia. Dia duduk dekat kedai makan lepak kan. Memang panas ni. So ni adalah rumah asal dia. Rumah asal Mr. Smith sebelum dia orang buat istana tu lah. Tapi itulah, tak sempat siap. Alright. So kita bolehlah datang sini. Tapi saya tengok sini ada pengajaran lah. Ada pengajaran yang saya belajar daripada Kelly Castle ni. Alright. So, nak tahu tak apa puncanya istana ni tak siap? Kan? So, saya bacalah dia punya story. Mr. Smith ni, zaman dululah. Ni cerita tahun 1900-an. So, Mr. Smith ni dia macam orang biasa. Lepas tu dia macam, kalau boleh dia ni diterima sebagai golongan elit, golongan kaya, kan. So dia cuba nak tunjuk dekat orang bahawa dia ni orang kaya, So dia dengan bisnes dia tu, dia cuba untuk bina istana ni, tapi dia punya bisnes tu tak boleh nak sustain. And then banyak problem lah dengan perang dunianya, dengan sesama Sepanyol Spanyol flu-nya, and then dia pula macam-macam. So dia sampai terpaksa apply loan untuk buat rumah ni. Tapi loan dia tu tidak diterima lah, gagal. And then so dia sampai terpaksa jual dia punya tanah, dia terpaksa jual dia punya syarikat apa semua kan. Tapi on the way dia nak siapkan rumah ni, and then dia perjalanan lah, dia balik ke negara dia nak beli lift. So masa tu kalau rumah ni ada lift, istana ni adalah istana yang pertama yang ada lift dekat Malaysia, kan. Tapi on the way dia nak balik tu, dia kena sesama Spanyol, Spanyol flu. Alright. Lepas tu dia demam, tak lama lepas tu dia meninggal. So lepas dia meninggal, and then rumah ni tak siap. And then isteri dia Agnes, isteri dia pun frust lah kan, and then isteri dia pun tak nak duduk sini, tak nak duduk Malaysia. And then isteri dia jual dekat company British and then yang company yang beli ni pun, dia orang pun tak ada planning lah untuk siapkan rumah ni. Sebab apa, dia kata benda ni membazir kan. So yang pihak yang syarikat yang beli aset-aset Mr. Smith ni, dia memang mana yang tak boleh, dia biar je lah sampai kawasan ni dia naik hutan lah kan. Okay. And then sekarang ni tempat ni jadi macam tempat sejarah lah, sebab sejarah
So bolehlah datang sini tengok kan, bergambar. Tapi memang panas gila kan. And then so pengajaran dia adalah kita ni tak payahlah nak menunjuk-nunjuk, tak payahlah nak kan, biasa-biasa dah kan. So buang duit je, buat istana lah tak siap. Kan. So kita berniaga, ada duit simpan, banyakkan bantu orang apa semua, and then hidup pun simple-simple, tak payah nak pening-pening kepala. Smith tu bisnes apa? Smith tu dia ni dia datang Malaysia, dia engineer tau. Dia engineer, alright. So masa tu kerajaan British lah, dia orang ni banyak lah buat projek apa semua kan. And then daripada entah macam mana dia ada duit dan dia beli tanah 1000 hektar dekat kawasan Perak ni. 1000 hektar. Saya tak tahu lah berapa nilai tanah dekat sini masa tu, 1000 hektar. And then tanah tu dia buat ladang getah. Lepas tu dia dapat konsesi lah untuk lombong biji timah. Kan. So daripada bisnes dia tu, ladang getah dia, lombong biji timah dia, and then dia berjaya mengumpul kekayaan lah. And then dia gunakan kekayaan tu untuk banner dia punya ni. So dia banner ni sebab apa? Dia nak menunjuk, dia nak tunjuk dekat kawan-kawan dia, dia ni orang kaya, dia ni orang berjaya. Sebab Smith ni dia orang biasa. Dia masa zaman tu, siapa-siapa yang ada istana besar, siapa-siapa yang ada kemewahan, dia akan diterima menjadi golongan elit, golongan bangsawan lah macam tu kan. Tapi dia tersilap langkah, lalas terciduk semua, and then semua tak siap. And then dia pula meninggal dunia kan. Sayang lah kan. Sayang. Alright, so kita hidup simple-simple je, tak payah nak pening kepala kan. Kita berniaga pelan-pelan, and then kita simpan duit, kita banyakkan membantu orang, and then insyaAllah lah dekat sana nanti kan. Atas dunia ni dunia saja kan. Tapi bolehlah belajar. So kita mana Puan Shirley kan. So dekat sini saya tunjuk lah dia punya. Kat sini ada jugalah jual souvenir. Ada jual souvenir semua kan. Alright, macam mana ni kau Naim? Kau duduk sini pun kau tak pernah datang. Kan. So datanglah. Perak ni ada banyak tempat menarik. Ni Puan Shirley. Dia melancong di alam maya. Saya buat video ni supaya dia boleh tengok keadaan dalam tu. Kan. Naim tak pernah datang sini. Allahuakbar. Naim dia duduk Perak, dia sendiri tak pernah datang. Ni macam mana ni? Alright, so dia kata nanti boleh pergi muzik kapal korek pula tuan. Kapal korek. Nanti insyaAllah ada masa boleh. Saya pun dah berpeluk-peluk benda ni. Alright, so saya itu saja. Nanti kita apa-apa kita sembang lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.